Hi guys! Today's video is going to be about some trivial introduction about my university, University Science Islam Malaysia. And you're watching USIM. What? These are some of the list of common questions that people used to ask me when I told them I studied in USIM. For example, USIM tu kat mana Usim tu ada kos apa je Oh, Usim ni yang kat highway tu kan? Macam mana masuk Usim Oh, yang integrasi akli nakli tu kan? And guess what guys? This is my university! USIM is located in Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Having the letter I in the word USIM itself always confuses people that we only offer Islamic courses here. Faculty of Quranic and Sunnah Studies. Ya ayuhal muslimun, ittaqullah. Sesungguhnya kita manusia ini hidup hanya sekali. Allah. Faculty of Sharia and Law. Kita akan mulakan pembicaraan kita pada hari ini. Sila duduk dan jangan lari. But hey, we also offer some other interesting courses as well. Faculty of Leadership and Management. Faculty of Economics and Muamalat. Faculty of Medicine and Health Science. Faculty of Dentistry. Masa pun lagi kau. Faculty of Science and Technology. Faculty of Major Language Studies. Malaysia. Ana. Kaifa? Antum? Nanti. And last but not least, Faculty of Engineering and Built Environment. So guys, that's pretty much everything that you have to know about all the faculties that we have here in USIM. So macam mana? Korang excited tak nak tahu banyak lagi pasal Usim? If you wish to know about all the faculties that we have here, but in particular us in our own faculty, Jangan lupa saksikan Usim What? Dan kita akan bawakan episod-episod lagi menarik pasal Usim. Dan korang boleh explore banyak benda tentang fakulti-fakulti di Usim. so stay tuned. Bye.
bersama USIM. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga rakan kerjasama strategik daripada UM yang telah menganjurkan jom masuk IPT Virtual 2021. So adik-adik, semua followers boleh bersama dengan kita di Facebook PKPA dan juga YouTube channel USIM Admission. So dah tengok dah tadi VT orang kata bingkisan video tentang USIM Wide. Dah tahu tentang fakulti-fakulti yang ada di Universiti Sains Islam Malaysia. So mungkin dah adik-adik dah tak sabar lagi tak tahu tentang program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia, kerana sekarang ni adik-adik mulai hari ini adik-adik dah boleh untuk sesi kemas kini di UPU online. So mana-mana yang telah memilih Universiti Sains Islam Malaysia ataupun akan memilih Universiti Sains Islam Malaysia perlu bersama dengan kami. Stay tune selama 1 jam insya-Allah. Alright. Sebelum saya mulakan sesi kita pada petang ini, saya suka ceritalah. Kita nak bagi tahu bahawa kita ada surprise. Surprise-nya adalah siapa-siapa saja followers kita sama ada di YouTube ataupun di Facebook, boleh orang kata bersiaran langsung secara maya lah dengan kita melalui WhatsApp call ataupun audio di talian WhatsApp 0679860002. So saya ulang, adik-adik boleh WhatsApp kami sama ada melalui WhatsApp call ataupun audio di 0679860002. So talian ini juga boleh diguna pakai pada hari-hari ataupun bila-bila masa tu adik-adik nak bersama dengan kami ataupun nak tanyakan soalan tentang apa jua mengenai program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. Alright, tanpa membuangkan masa lagi, kita ada 1 jam, so kita betul-betul nak praktik ataupun nak utilize sesi kita secara live ini selama 1 jam. Saya akan perkenalkan panel yang kita bawa khas, panel yang akan kita bawa khas mengenai program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. So saya akan jemput di layar bersama dengan saya iaitu Puan Mazlina binti Muhammad Tamjid, penuh pendaftar kanan di unit kemasukan Prasiswazah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar. Adik-adik kena dengar taklimat ataupun info yang akan disampaikan oleh Puan Mas. Kenapa? Kerana beliau banyak pengalaman dalam membuat pemilihan pelajar untuk layak masuk ke Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Dr. G, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alright. Puan, Alhamdulillah pagi ini maafkan saya, petang ini kita dapat bersama-sama dengan semua followers sama ada di FB ataupun YouTube channel USIM Admissions untuk adik-adik mendengarkan taklimat yang akan disampaikan oleh Puan mengenai program-program yang ditawarkan, syarat dan juga soalan-soalan lain. Orang kata bila kita dah bawakan panel yang memang betul-betul khusus terlibat dalam bahagian pengambilan pelajar, so adik-adik, ibu bapa ataupun siapa saja yang bersama dengan kita, jangan terlepas peluang untuk tanyakan soalan. Rugi tu kalau tak ambil peluang ni untuk bertanyakan soalan kepada Puan Mas. InsyaAllah semua di hujung jari beliau akan menjawab segala soalan. Adik-adik boleh sertakan soalan ataupun drop komen di YouTube channel ataupun di Facebook kita. Alright Puan. Puan, kita dah ready. Bolehkah saya nak orang kata nak tanya sikit Puan tentang sesi live kita pada petang ini? Silakan Dr. G. InsyaAllah saya cuba InsyaAllah. Kan slot yang telah diberikan kepada USIM pada petang ni. Alright, Puan. Puan, kita tahu sekarang memang tengah jom fasa 2. Jom masuk IPT Virtual 2021. Alright, so kita tak boleh pergi buat fizikal, tak boleh nak pergi bertemu mata dengan adik-adik, so kita hanya buat secara maya. So Puan, mungkin bila buat secara maya ni, Puan, mungkin ada soalan bagi adik-adik lepasan STPM ataupun setaraf. Nak tanya apakah program-program yang ditawarkan oleh USIM khusus kepada pelajar-pelajar lepasan STPM dan setaraf. Puan, persilakan. Terima kasih Dr. G. So untuk menjawab soalan ni, adik-adik kena bear with me lah sebab kita ada 35 program untuk program sarjana muda untuk sesi akademik 2021-2022 ni, di mana kita ada 3 program baharu dan 2 program kita hanya buat pengambilan melalui lepasan tamih di USIM sahaja, iaitu sarjana muda perubatan dan surgery
dan sarjana muda pembedahan pergigian. So adik-adik mana-mana yang nak masuk ke dua program ni nanti mesti masuk melalui lepasan SPM lah dan buat pilihan Tamidi USIM. So itu untuk dua program tu. So jadi ada 33 program lagi yang ditawarkan melalui UPU online dan program-program ni datang daripada 7 fakulti. So total fakulti di USIM kita ada 9, 2 lagi kita dah ambil pengambilan sendiri sahaja, kita tak buka kepada luar. So 7 lagi adalah yang pertama Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Di sini kita ada 4 program, kita ada Bahasa Arab dengan Komunikasi, kita ada program Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam, kita ada Bahasa Inggeris dengan Perdagangan, dan kita juga ada satu program yang sangat popular iaitu Sarjana Muda Pendidikan Islam. So itu 4 program di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Seterusnya di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, kita juga ada 4 program iaitu Pengajian Quran dan Sunnah, Pengajian Quran dengan Multimedia, Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dan Pengajian Qiraat. Okey, so fakulti ketiga ialah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Di situ kita ada 7 program iaitu Dakwah dan Pengurusan Islam, kita ada Kaunseling, kita ada Komunikasi, kita ada Komunikasi Media Baru, Pengajian Akidah dan Agama, dan 2 program baru di FKP ialah Pengurusan dengan Pelancongan secara kerja khusus dan Pengurusan dengan Pelancongan Mode 3U1I. So, nanti adik-adik yang berminat nak tahu apa beza kerja khusus dengan 3U1I ni, nanti boleh tengoklah sesi khusus bersama fakulti yang kita dah adakan, so boleh tengok dekat YouTube USIM Admission nanti. Seterusnya kita ke Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Kita ada 3 program iaitu program Undang-Undang dan Syariah, kita ada program Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa, dan kita juga ada Sarjana Muda Syariah Industri Halal. So saya nak mengambil kesempatan ni lah untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang mana baru-baru ni kita telah pun diberi pengiktirafan penuh oleh LPQB untuk program Undang-Undang dan Syariah kita, iaitu Lembaga Kelayakan Profesi Undang-Undang Malaysia. So adik-adik jangan ragu-ragu lagi, jangan was-was, mari pilih program Undang-Undang dan Syariah di USIM dan program-program lainlah yang ada. So kita bergerak ke Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Kita ada 5 program di sana. Kita ada program Sarjana Muda Perakaunan, program Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat, Sarjana Muda Pentadbiran Korporat, Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam, dan juga Sarjana Muda Pemasaran Perkhidmatan Kewangan. Okey. So kita dah habis 5 fakulti, itu mostly semua fakulti-fakulti sains sosial lah. So kita ada fakulti sains, 2 fakulti iaitu Fakulti Sains dan Teknologi, ada 7 program di situ iaitu Sarjana Muda Sains Bioteknologi Makanan, Sarjana Muda Sains, Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko, Sains Komputer, Keselamatan dan Jaminan Maklumat, Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan, Sains Fizik Gunaan, Sarjana Muda Sains Teknologi Kimia Industri, dan yang terbaru untuk Fakulti Sains dan Teknologi ni adalah Sarjana Muda Sains Teknologi Industri Kesihatan. Okay. Dan satu lagi fakulti yang science based adalah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Kita ada 3 program kat situ, iaitu Kejuruteraan Elektronik, Kejuruteraan Elektrik dan Seni Bina. Okay. Alright. Okay, Puan, kalau kita boleh orang kata boleh recap balik, okay, untuk sesi akademik pada kali ini lepasan SPM dan setaraf, mereka boleh memilih sehingga 7 fakulti seperti mana yang telah Puan ceritakan tadilah. Ada beberapa program dalamnya yang penting, Puan dah highlight bahawasanya program Syariah Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah kita telah pun mendapat pengiktirafan penuh di LPQB. Okey Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit kalau kita lihat bagaimana agaknya USIM menggabung jalinkan ataupun mengintegrasikan elemen nakli dan akli dalam program-program yang ditawarkan di fakulti-fakulti kita ni Puan. Okey, dari senarai
senarai nama program-program USIM sahaja kita dah nampak dia punya combination kat situ. Contoh macam Quran diintegratekan dengan multimedia, sunnah dikawinkan dengan pengurusan dan maklumat, pengurusan di-matchkan dengan pelancongan. So pengurusan kat sini sudah tentulah kalau USIM tu pengurusan Islam. Dan bahasa Arab dia gabungkan dengan komunikasi yang menjurus kepada penyiaran kalau untuk program kita. So daripada program-program tu adik dah nampak integrasi nakli-akli itu berlaku di situ. Kita bukan sahaja tengok kepada program Quran contohnya, kita tambahkan juga dengan input-input multimedia dan sunnah pengurusan maklumat. Contoh-contoh dia macam itulah. Untuk mengupas lebih lanjut pasal elemen integrasi nakli-akli dalam setiap program ni, adik-adik boleh tengok kita punya sesi-sesi live yang telah dibuat dan dihostkan oleh Dr. G sendiri. Sangat busy Dr. G pada minggu ni, setiap malam akan nampak. So di situ tim marketing akan bawakan semua fakulti. So kita dah berlangsung beberapa fakulti sebelum ni, so boleh nampak lah macam mana kurikulum semua program-program ni digubal untuk integratekan ilmu-ilmu nakli dan akli tu. Ya, untuk menyokong wawasan USIM lah, kita nak menghasilkan ilmuwan Islam yang bukan sahaja tinggi ilmu akademiknya, malah merupakan pemimpin dan profesional yang kompeten dalam bidang masing-masing. Bidang masing-masing tu sama ada bidang perubatan, pergigian, apa semua tu. Mereka bukan sahaja pemimpin dan profesional dalam bidang masing-masing tu, tapi juga berasaskan tradisi keilmuan Islam. Okey, mantap sekali Puan jawapannya. Puan, kita ada soalan dari FB kita. Kita raikan dulu soalan dari Wani Irdina, adik Wani. Dia tanya minimum kelayakan STAM di USIM apa ya, Puan? Mungkin Puan boleh sharekan sikit. Untuk kalau syarat masuk ni, syarat untuk kategori STAM adalah jahit. Tapi untuk program dia berbeza mengikut program lah. So syarat amnya adalah jahit. Okay. Tak akan ada syarat khas lah. Syarat khas dia nak tengok subjek apa di peringkat SPM. Alright, so maksudnya bila kita nak tengok kelayakan kita akan tengok syarat am beserta syarat khas juga. Ya Puan? Ya. Okey Puan, seterusnya Puan, ada tadi Puan dah ceritakan pasal integrasi nakli dan akli. Saya nak tanya, Puan memang dah terlibat lama dalam apa orang kata aspek ataupun area pengambilan ataupun pemilihan pelajar. Puan dah banyak orang kata pengalaman bagaimana untuk memilih pelajar-pelajar yang berkualiti untuk diterima masuk ke Universiti Sains Islam Malaysia. So bagaimana Puan lihat peranan fakulti itu sendiri dalam menyediakan program-program pengajian yang holistik kepada pelajar kita di luar sana, kepada calon pelajar kita di luar sana Puan? Okay, seperti yang saya mentionkan tadi, fakulti mereka ada dah slot-slot sendiri bersama Dr. G yang mengupas dengan lebih lanjut mengenai setiap program tu. So pelbagai maklumat menarik boleh kita timba daripada sesi-sesi live tersebut. Even saya sendiri pun belajar banyak benda daripada sesi-sesi tersebut. Dan saya nampak macam sesi yang baru-baru ni saya ikuti, saya rasa touch lah bila fakulti sebut ianya adalah satu jihad untuk pelajar-pelajar ni join STEM dalam program bahasa Inggeris contohnya. Mereka kata kita perlu ada wakil. Kita perlu ada wakil dalam setiap bidang tu, walaupun kita cari student kita ni semua yang perlu ada Islamic background, tapi kita kena ada wakil dalam bidang-bidang. Contoh, even for bahasa Inggeris pun, kita tahu bahasa Inggeris dengan bahasa Arab tu adalah dua language yang sangat berbeza. Tapi kita perlu ada wakil di situ, dan when they put it as it is a jihad untuk student-student ni pilih USIM dan masuk USIM buat bahasa Inggeris ni, saya rasa macam wow, memang that's how we should sell our program lah to the prospect students, and jihad.
Alright, okay, betul Puan. So inilah kita itu yang kita janjikan kepada adik-adik, insyaAllah yang akan memilih ataupun menyertai USIM untuk bersama-sama kita merealisasikan visi dan misi Universiti Islam Malaysia. Puan, kita ada soalan dari Facebook iaitu Rafiza Rashid. Dia kata ijazah sarjana muda pengurusan halal ada MQA ke tidak? Mungkin boleh Puan boleh share kan? Okay, untuk sesebuah universiti menawarkan program, dia mestilah telah mendapat kelulusan KPT, kelulusan MQA, semua tu. So memang semua program yang ditawarkan dah melalui proses tu, sama ada dia partial accreditation, iaitu belum ada cohort yang keluar, ataupun dia dah fully accredited lah kalau dah selesai semua program. Alright, okay. So adik-adik jangan risau, insyaAllah USIM sentiasa memastikan program-program yang ditawarkan di setiap fakulti mendapat akreditasi penuh. So berkualiti lah. Okay, seterusnya Puan, dari Nora Shikin, adik Nora Shikin Ghazali, MUET tengok band berapa? Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang MUET untuk adik Shikin kita ni. Okay, kalau dari segi MUET, syarat am adalah band 1. Tapi dia kena tengok syarat khas lah. Syarat khas setengah program ada yang tentukan band 2, ada yang band 3, ada yang band 4. Band 4 ni untuk undang-undang dan syariah perlu band 4 ataupun 3 dan SPM A- ke atas. Dan program bahasa Inggeris perdagangan. So bahasa Inggeris of course lah perlukan MUET yang lebih tinggi. So itu MUET band 4. Alright. Dan 3 ada few program sahaja iaitu syariah industri halal dan teknologi industri kesihatan. Okay, so insyaAllah adik-adik nanti boleh juga pergi dekat website kita untuk tahu ataupun untuk visit booth kita juga di Jom Masuk IPT Virtual. Boleh tanyakan soalan juga di situ dan tengok kita punya syarat kelayakan dan juga ataupun syarat-syarat yang kita dah paparkan di booth USIM. Okay Puan, seterusnya selalu kita dengar bahawasanya nak masuk USIM ni dia special sikit, dia tak macam UA yang lain. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit syarat kemasukan khususnya untuk Universiti Islam Malaysia ini. Okey Dr. G, Kak mengenai syarat masuk, dan kalau kita nak kupas satu-satu ni memang akan ambil masa yang panjang lah kan. So kita nak optimumkan masa 1 jam yang KPT bagi pada USIM ni. Saya cuma akan sharekan secara ringkas sahaja. Saya percaya insyaAllah setelah 21 tahun USIM ditubuhkan ni, publik dah pun faham bahawa kalau nak masuk USIM kena ada apa? Kena ada bahasa Arab. Kita pergi ke booth-booth fizikal dulu kan, adik-adik datang nak masuk USIM, kita akan tanya dulu ada bahasa Arab tak? Macam tu kan. Sekarang semua publik insyaAllah dah tahu nak masuk USIM kena ada bahasa Arab dan 2 subjek agama di peringkat SPM lah. Kalau dulu subjek agama di peringkat SPM ni cuma ada pendidikan Islam, pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Quran dan Sunnah dan tasawur Islam je. Tapi dengan adanya kurikulum dini dan tahfiz ni, USIM juga mengiktiraf subjek-subjek tersebut dan diambil kira dalam syarat masuk USIM. Bahan subjek-subjek dini seperti Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, Surah Bahasa Arab, Al-Adab wal-Balaghah, Usuluddin Al-Syariah, Turath Dirasat Islamiyah, Surah Al-Quran dan As-Sunnah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah ni, iaitu subjek-subjek untuk dini dan tahfiz ni semua diambil kira. So sekarang nak masuk USIM, bahasa Arab dan 2 subjek agama, bukan daripada 4 subjek tapi daripada semua subjek ni lah. Tambahan seingat saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 subjek agama daripada 10 subjek agama yang ditawarkan. So peluang lebih luas lah. Selain itu syarat am kemasukan ni dia berbeza mengikut kategori. Kalau macam kategori STPM, kategori STAR, matrikulasi, asasi atau diploma, syarat am masing-masing tu berbeza. Contoh kalau kategori STPM, minimum kepujian minimum C dalam 3 pelajaran termasuk pengajian am, PNJK 2.0. STAR minimum jahit, matrikulasi minimum PNJK 2,
Diploma ada minimum 2.7 tapi it can go as high as 3.0. So syarat untuk semua UA adalah sama, cuma syarat khas dia yang berbeza mengikut keperluan universiti masing-masing. So, untuk syarat khas setiap program ni adik-adik boleh tengok, boleh rujuk di e-panduan. So kalau kita nak ceritakan satu-satu kat sini, rugi masa kita. Kita minta adik-adik baca, tengok dalam borang UPU online tu, rujuk di e-panduan dulu. Tengok syarat ikut kategori masing-masing. Okey Puan, saya fikir tadi okey Puan dah ceritakan sedikit USIM dia mempunyai syarat yang berbeza khusus untuk program-program yang ditawarkan di USIM. Okey Puan, mungkin saya nak tanya kenapa agaknya adik-adik kita yang ada mengambil bahasa Arab dan juga beberapa subjek pengajian Islam ni perlu memilih Universiti Syariah Islam Malaysia? Ya, bagus soalan Dr. Ji tu. Bila kita kata USIM, syarat dia yang paling unik tu adalah bahasa Arab dan 2 subjek agama. So it means that kita punya market segment tu cuma that group sahaja, that group yang ada bahasa Arab dan 2 subjek agama ni. So adik-adik yang istimewa ni, yang cukup syarat USIM, pilihlah USIM sebab adik-adik tak perlu dah nak bersaing lagi dengan pelajar-pelajar calon-calon di luar sana yang tak ada bahasa Arab dan tak boleh masuk USIM ni. Semua orang boleh pilih ke universiti awam yang lain, boleh pilih 20 universiti awam yang lain, tapi orang tak boleh pilih USIM. So you have one extra university that you can choose. Jadi rebutlah peluang ni ramai-ramai, kemas kini program masing-masing, pilihlah USIM kalau dah cukup syarat, dan baca syarat dulu. Okey, insyaAllah. Okay, terima kasih Puan. Okey, kita ada soalan daripada Nur Azim Hamizah yang saya fikir Puan dah pun menjawab tadi. Okey, dia bertanya hanya kepada pelajar STAM dan pelajar aliran agama sahaja ke? Okey, dah dijawab dah tadi kan Puan. Clear. Okey, moga-moga Azimah mendengarkan bersama kita tadi. Okey, Puan seterusnya Amiruddin Abdullah. Tak sabar dah nak masuk USIM ni. Dia tanya belajar bersemuka atau online Puan? Okey, kalau kita tengok keadaan semasa, keadaan COVID yang masih belum mereda lagi ni, sehingga sekarang keputusannya adalah kita melakukan pembelajaran secara atas talian lah untuk menjaga keselamatan semua orang, bukan sahaja student, staff, tenaga akademik semua, tapi kita nanti nak start sesi akademik 2021-2022 ni dalam bulan Oktober. So kita akan tengok perkembangan dari semasa ke semasa, situasi COVID ni macam mana, dan juga arahan kementerian lah, antara arahan kementerian dari semasa ke semasa, arahan MKN dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih Puan. So adik-adik insyaAllah yang belajar yang okey. Alright. Okey, kita ada panggilan audio ke okey, panggilan audio Puan. Kita ada panggilan audio dari Kajang. Okey, siapa ya? Alright, okey. Nampaknya kita ada panggilan audio Puan melalui WhatsApp kita 0679866002. Okey, kita punya pegawai teknikal akan channelkan dengan kita. Okey, dah ready ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Fauzia dan Puan Mazlina ya? Saya. Saya Yusof daripada Kajang. Saya nak bertanyakan 3 soalan. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar? Okey. Adik pelajar ke apa ya? Macam ni, Doktor dan Puan Mazlina, saya nak tanyakan soalan. Saya lepasan diploma lah, tapi bukan yang tahun 2020 punya. Saya lepasan tahun 2018. Jadi saya nak tanyalah pada pihak USIM, sama ada pihak USIM memberikan laluan ke misal kata saya ni untuk mohon ke program degree, sebab saya dah 2 tahun saya bekerja, lepas tu saya bercadang untuk sambung lagi lah pengajian saya. Macam mana ya, boleh ke dibenarkan? Soalan kedua saya adalah lepasan diploma Darul Quran. Jadi macam mana kalau saya nak apply ke program
degree yang kerjasama USIM dengan Darul Quran tu. Sebab saya tengok dekat permohonan UP online dia tak ada tulis berkaitan dengan Darul Quran tu. Macam mana satu program ni saya perlu apply. Dan soalan Baik. ketiga saya Soalan terakhir ni. Soalan ketiga saya nak tanyakan bagi pihak kawan saya lah. Kawan saya ni lepasan STAM dan kami bercadang untuk sama-sama sambung ke program DQ tu. Jadi boleh bantu ke Puan macam mana? Saya rasa itu sahaja soalan saya. Alright, terima kasih Yusof dari Kajang yang bersama dengan kita pada petang ini. Ada 3 soalan tu Puan. Okey Puan, yang pertama katanya grad 2018 dan bekerja. Okey, yang kedua mengenai bagaimana untuk mengikuti pengajian Darul Quran, lepasan diploma Darul Quran, dan yang ketiga STAM dengan kawan-kawan dia. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan orang kata seberingkas. Okey, terima kasih Dr. Fauzan. Hebat Encik Yusof ni ya, dia boleh tembus talian kita. Kita kena tahu teknik dia tu macam mana nak tembus talian kita tu. Dalam banyak-banyak dia yang terpilih. Alright. Okey, untuk soalan adik Yusof ni, untuk lepasan diploma tahun 2018 tak ada masalah, masih boleh mohon ke USIM. Sebabnya dalam kategori diploma kita ada diploma dan stroke setaraf. So even tahun-tahun sebelumnya pun masih boleh mohon, tapi dalam borang UP online tu pilih kategori diploma stroke setaraf. Okey, dan soalan yang kedua adalah untuk program dengan Darul Quran. Di dalam borang UP online, adik pilih program ijazah sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah dengan kepujian. So kita punya kerjasama dengan Darul Quran adalah untuk program ini, dan bila kita dah dapat senarai calon yang berjaya untuk ke program tersebut nanti, pihak kemasukan akan susun dan saring 50 calon terbaik mengikut merit yang telah berjaya ke program sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah tu, yang datang daripada diploma Darul Quran. Kita akan letakkan ke program inilah, program kerjasama dengan Darul Quran. So 50 orang yang terbaik, 25 lelaki, 25 perempuan. Kita doakan adik Yusof ni termasuk dalam 25 lelaki terbaik yang InsyaAllah tempat di Darul Quran lah. Dan soalan ketiga adalah lepasan STAM. Lepasan STAM nak masuk ke DQ. Kita untuk masuk ke DQ kita hanya ambil daripada lepasan diploma Darul Quran sahaja. Alright, okey. Harapnya adik Yusof tadi clear lah dengan jawapan yang telah diberikan oleh Puan Mas. Okey, alright Puan, kita ada soalan di FB kita. Nur Hadira. Adik ini nak tahu yuran secara umum ikut fakulti, boleh ke Puan? Maksudnya mungkin Puan kalau ada 1-2 fakulti, mungkin Puan boleh sharekan secara umumnya sajalah jumlah yuran. Okey, yuran ni kita terbahagi kepada 3. Satu, yuran pendaftaran, iaitu perlu dibayar sekali sahaja semasa semester pertama masuk. So itu sekali sahaja yuran pendaftaran. Lepas tu ada yuran pengajian yang perlu dibayar setiap semester, dan yuran berulang yang perlu dibayar setiap semester. So yuran pendaftaran kalau untuk sesi akademik 2021-2022 adalah sebanyak RM1,100. Dan yuran pengajian mengikut semester dia berbeza ikut fakulti lah. Fakulti sains sosial seperti Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, dan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, yuran pengajian per semester hanya RM550. So kalau untuk Fakulti Sains Teknologi RM650 satu semester, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina pula RM750 untuk satu semester. Alright, insyaAllah. So adik jangan risau, ataupun siapa saja yang bersama-sama dengan kita, jangan risau tentang yuran. InsyaAllah kita pun ada bantuan orang kata PTPTN dan juga zakat lah, untuk adik-adik yang layak di USIM. Okey, Puan, mungkin kita nak sharekan juga Puan. Mungkin Puan boleh sharekan sebagai orang kata pegawai yang membuat pemilihan pelajar ke USIM. Apakah agaknya program yang paling ramai sangat orang minta di USIM? Okey, untuk program yang paling popular di USIM ni, kalau berdasarkan statistik,
Program yang sentiasa menjuarai carta ialah program Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Kepujian. Statistik ni kita analyse dengan cara jumlah permohonan di pilihan 1 per unjuran yang disediakan. So normally program pendidikan ni setiap tahun insya-Allah, dan alhamdulillah dia akan dapat permohonan pilihan 1 sehingga 4 kali ganda unjuran. Contoh kalau ada unjuran 100, pemohon di pilihan 1 sahaja dah ada 400 lebih. So itu program yang paling popular di USIM lah. Alright. Okay, Puan. Ada soalan daripada Aisyah Rosli. Dia kata dokumen untuk diupload perlu cop pengesahan ke semasa mengisi UPU online? Okay. Disahkan atau tidak? Untuk soalan ni ya. Soalan ni saya seingat saya pernah baca ada satu keputusan di mana saya tak ingat bahawa atas dasar keprihatinan kerajaan pada ketika itu, dokumen-dokumen ni dia tak perlu dicop sah sebab katanya menyusahkan pemohon lah, nak kena pergi jumpa pegawai kumpulan A nak sahkan apa semua kan. Tapi walau macam mana pun proses pemilihan di UPU tu kita dah ada banyak semak silang dengan badan-badan yang mengeluarkan sijil ni. So kita tak perlu risau sangat atas kesahihan dokumen tu sebab UPU memang akan buat semak silang lah dengan contohnya dengan lembaga peperiksaan, dengan majlis peperiksaan, dengan JPN apa semua macam tu. Alright, okay Puan. Alright, okay. Kita akan kembali bersama Puan sebentar saja lagi. Okey, kerana kita ada sesi menarik, kita simpan dulu Puan Mas sebab banyak sangat soalan untuk Puan Mas ni. Saya pun banyak juga nak tanya-tanya Puan Mas tentang program-program ataupun apa saja tentang syarat, kuota, kita belum masuk lagi ni Puan. Okey, tapi kita kena ke sesi seterusnya. Ini yang kita nak bawakan khas, orang kata bukti lah, bukti kejayaan alumni yang dilahirkan di Universiti Islam Malaysia. Kita bawakan sebelum kita nak perkenalkan alumni-alumni yang kita bawa, kita akan tayangkan dulu bingkisan video ataupun video. Boleh, mari sama-sama kita tonton. Terima kasih terutamanya kepada mak ayah saya, ibu dan kepada semua pensyarah dan mentor-mentor saya, Profesor Khairi dan Dr. Nurul, semua kawan-kawan saya daripada batch Gen X, semua sekali yang pernah saya jumpa sepanjang pengajian saya selama 7 tahun di USIM. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah banyak tolong saya, have been supporting me daripada awal sampai akhir, sacrifice for me, ajar macam-macam perkara. Walaupun kita semua mungkin tak dapat hadir sama-sama macam konvo-konvo sebelum ni, tapi percayalah, kita dah sampai pada tahap ni, kita dah berjaya sebenarnya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti belajar dan teruskan bekerja dan belajar sampai ke akhirnya. Tahniah semua. Good job. Okey, kepada mama dan ayah, abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana telah mendukung abang panjang berada di USIM ini juga daripada lahir sampai sekarang, dan juga kepada kawan-kawan terutamanya daripada Sekri FIFA, MPP, organisasi-organisasi yang saya terlibat. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan tak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah fakulti, pegawai-pegawai HAB. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi saya peluang dalam USIM ini. Di kesempatan ini saya nak menzahirkan rasa setinggi-tinggi penghargaan buat semua pensyarah-pensyarah, khususnya pensyarah dari Fakulti Sains dan Teknologi, kepada rakan-rakan kuliah dengan saya, beri lantik daripada Food Biotechnology. Moga Allah berikan kejayaan buat kita semua. Keluarga debat saya, khususnya debat bahasa Arab yang dikenali sebagai nama Al-Muslah, dedikasi khas saya buat jurulatih debat bahasa Arab, Ustaz Nur Safwan, selalu bagi kepercayaan Genani daripada tak pandai cakap bahasa Arab boleh debat sampai ke peringkat antarabangsa. Terima kasih buat Umi Abah, Dr. Hamid, Puan Zahratul Amani, susah payah besarkan Ani daripada Ani kecil. Alhamdulillah, Ani yakin Ani sampai ke tahap ni pun atas berkat doa dan atas berkat bimbingan Umi Abah. Jadi nanti pun Ani dah tak lama dah kat Malaysia. Mungkin ada rezeki Ani ke Jepun. Ani cuma perlukan doa Umi Abah. Ani akan doakan Umi Abah selalu. Terima kasih Umi Abah, selalu tak pernah mengeluh, jaga Ani daripada kecil sampai besar. Terima kasih.
I would say thank you to my parents, Muhammad Saifullah and Nur Alina, my beloved wife, Nur Handania, who was my classmate, my siblings, the founding dean of FPSK, Prof. Nick Nasri, the current dean of FPSK, Prof. Shamsi, and all the staffs, including Dr. Rahman, Ms. Ruhi, Dr. Suhaila, and Mr. Azrim. Not to forget my beloved GX members and my close friends, Asfa, Razi, and Amir. And to all graduates of USIM this year, congratulations to you, to your family for coming this far. And I'm sure you will go further in the future. Jaga diri, jaga SOP, and take care. Terima kasih untuk mak dan ayah, walaupun arwah ayah tak ada kat sini, tapi saya selalu doakan semoga apa yang dia usahakan untuk saya, benda tu memberi kebaikan kepada dia dekat sana. Dan terima kasih walaupun pun nanti ayah tak ada, tapi terima kasih juga dan atas pengorbanan dia lah saya berjaya sampai ke sini. Sebenarnya pro ni semua adalah untuk parents saya, Puan Hayati dan Encik Adam. Tanpa diorang saya tak akan berjaya kat sini sebab semua pengorbanan diorang tu hasilnya saya kat sini. Untuk mak, abah yang banyak berjasa, yang banyak berkorban daripada segi tenaga, wang dan semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Kakak sangat hargai. Semoga Allah dapat membalas semuanya. Saya juga berterima kasih pada ibu bapa saya yang arwah ayah saya baru meninggal bulan 1 yang lepas kerana telah memberikan banyak semangat kepada saya, dan untuk kawan-kawan juga saya ucapkan terima kasih kerana banyak membantu. Terima kasih tak terhingga terutama kepada mak ayah saya, sahabat-sahabat saya, pensyarah-pensyarah yang mencurahkan pelbagai ilmu kepada saya, pelbagai dugaan yang saya boleh dapat dalam degree, tapi dengan mereka ada di sisi saya dapat meneruskan juga dan akhiri degree saya dengan CJ Convocation. Pengorbanan dari segi wang ringgit, pengorbanan ibu ayah tu sendiri datang setiap malam ke asrama untuk menjenguk semua kan. Jadi sampai ke grade macam ni saya sangat bersyukur walaupun dalam pandemik COVID-19, so kita masih dapat kumpul lah, alhamdulillah. I love Musim. 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 Alright, itulah dia tadi bingkisan video yang sempat kita sediakan untuk tatapan adik-adik. Mesti yang dah tengok adik-adik yang bersama kita tak sabar dah. Okay, nak masuk USIM, nak ambil gambar dan sebagainya. Okay, kita tak cakap kosong petang ni, kita bawakan sekali orang kata living evidence lah. Okay, untuk kita kongsikan bersama adik-adik, kita jemput 3 orang panel, iaitu 3 orang alumni. Okey, maafkan saya, 3 orang alumni bersama kita, iaitu yang pertama sekali saya nak jemput Muhammad Syafiq bin Salahuddin, merupakan alumni Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam. Alright. Okey, Syafiq, Syafiq di mana tu? Di rumah sekarang ni. Okey, rumah. Syafiq, Syafiq mungkin boleh ceritakan sedikit background Syafiq? Dan juga sekarang bekerja di mana dan sebagainya. Assalamualaikum semua. Saya Syafiq Salahuddin dan sekarang ni saya sebelum ni belajar di USIM, graduate dalam Fakulti Alam Bina dalam jurusan Electronic Engineering, dan sekarang saya bekerja di Intel sebagai software engineer. Alright, okey, siapa kata Syafiq dulu sekolah di mana Syafiq? Saya dulu sekolah di SBPI Gombak dan lepasan matrix. Lepasan matrik. So adik-adik, okey, walaupun sekolah SBPI, lepas tu pergi matrik, kemudian memilih program kejuruteraan elektronik di FCAP dan kini menjawat jawatan sebagai jurutera di Intel. Betul Syafiq? Ya, betul. Alright, okay. Thank you Syafiq. Okay, itulah yang pertama kita bawakan. Yang kedua, kita ada juga alumni dari Fakulti Pengajian Quran Sunnah, iaitu Muhammad Hasanuddin Abu Jamil. Okay, Hasanuddin ada dengan kita tak pada petang ni? Ada. Alright, okay. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alright, okay. Hasanuddin, mungkin boleh ceritakan sedikitlah background masa belajar dulu and then sekarang di mana? Ataupun menjawab jawatan pekerjaan apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasanuddin Abu Jamil, asal daripada Kulai Johor. Pengajian alumni pengajian Quran dan Sunnah. Ijazah sarjana muda pengajian Quran dengan multimedia. Sekarang saya Quran multimedia. Sekarang saya bekerja sebagai pengarah operasi di syarikat sendirilah. Saya Aman Hashimi Agro, berfokuskan tentang pertanian dan peternakan. Okay. Alright. So macam mana agaknya Syafiq? Syafiq beralih bidang daripada Quran multimedia ke agro tu? Itulah. Ada sebab minat. Yang pertama kita kena minat lah. Kalau minat ni tak kira Quran multimedia, kita boleh buat. Itu je. Okay. Alright. Okay Syafiq. Okay. Hasan. Okay. All the best.
Okey, seterusnya yang terakhir sekali kita ada Abdul Alim bin Abdul Manaf, merupakan alumni daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Kita nak dengar sikit cerita daripada Abdul Alim. Kita silakan Abdul Alim. Okay, Assalamualaikum. Alim ada? Hello? Alim bersama kita tak pada petang ni? Assalamualaikum Alim. Hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Alim merupakan alumni FAM ya? Fakulti Ekonomi Muamalat. Betul saya. Okey, betul. Alim. Mungkin boleh sharekan sedikit background dulu semasa di FAM, belajar program apa dan sekarang di mana anda? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Alim bin Abdul Manaf, merupakan daripada Fakulti Ekonomi Muamalat, belajar fakulti FAM, kos pentadbiran muamalat. Alright. Lepas tu apa lagi? Okey, sekarang bekerja di mana Alim? Sekarang ni saya pengarah syarikat untuk 2 syarikat lah. Satunya Pukal Industri Sdn Bhd, satu lagi Pukal Group Sdn Bhd. Yang merupakan saya buka kilang jahit baju dengan kedai percetakan lah dekat Bangi dengan Kajang. Kedai jahit baju tu, okey, alright. So brand apa ya? Setakat ni saya pakai brand sendirilah, bukanlah. Maksudnya benda tu saya lebih kepada jual produk retail dan juga custom produk orang lain lah. So ni hasil daripada belajar ekonomi, belajar berniaga, okey, di FAM dulu, akhirnya berjaya buka dua company terus, insya-Allah berjaya. Okey. Terima kasih semua para alumni yang bersama dengan kita pada petang ini, masih kepada Syafiq, Hasanuddin dan juga Alim. Okey, wish you all the best. Semoga sentiasa menyumbang kembali semula kepada Universiti Sains Islam Malaysia. Dan untuk makluman semua, juga makluman alumni, hari ini 9 Ogos merupakan hari alumni USIM yang pertama. Alright, okey. Alright, okay. Seterusnya kita nak jemputlah kembali Puan Mas bersama dengan kita. Assalamualaikum Puan. Puan ada? Waalaikumsalam, ada. Okay, alright. Puan, ini soalan favourite yang saya rasa ramai nak tahu. Adakah ujuran ataupun kuota ni ditetapkan mengikut program yang ditawarkan? Unjuran, okey. Setiap program dia memang akan ada kuota ataupun unjuran tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak fakulti yang mengambil kira jumlah tenaga pengajar dan fasiliti khususnya untuk program-program yang melibatkan komputer ataupun secara keseluruhannya untuk akademik 2021-2022 ni kita mengunjurkan sebanyak 3,500 tempat. Masya-Allah. 100 tempat ya. Jumlah ini adalah termasuk juga dengan pengambilan melalui feeder USIM iaitu juga termasuk unjuran untuk kemasukan dari lepasan tamhidi kita sendiri dan kategori bukan warga negara. So program yang paling banyak unjuran dia adalah program Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah, 11 tempat yang kita sediakan. Masya-Allah. Paling popular. Okey. Alright. Okey Puan. Bila kita nak seterusnya Puan, bila ini yang paling penting juga Puan, tips memilih program dalam UPU online. Puan sebagai orang kata yang memilih pelajar-pelajar ni berkualiti mengikut kelulusan ataupun kelayakan masing-masing. So bagaimana agaknya Puan boleh bagi kongsi strategi ataupun teknik untuk terpilih ke Universiti Sains Islam Malaysia? Okey, adat memohon mestilah ada yang berjaya, ada yang gagal kan. Kita kalau boleh nak ambil semua student-student yang pilih kita tu untuk masuk universiti, tapi tentulah ada kriteria tertentu yang kita perlukan untuk pastikan kualiti program akademik kita lah sentiasa berada di tahap terbaik. So ini diterjemahkan sebagai syarat kemasukan. So tips paling penting nak buat pemilihan dalam UPU online ialah baca dan faham syarat. Cuma dalam fasa 2 UPU online ni sistem dah saring siap-siap keputusan adik-adik jadi lebih mudah. Yang adik nampak tu adalah program yang telah cukup syarat tapi still kena baca jugalah syarat-syarat tu dan dalam UPU online juga telah disediakan trend permohonan mengikut program. So dalam trend permohonan tu ada maklumat pecahan tawaran mengikut pilihan. Maksudnya
berjaya sesi akademik yang lalu, berapa peratus dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dan seterusnya. So kalau boleh saya kongsikan contoh macam ijazah sarjana muda, syariah, industri halal dengan sekian, bagi sesi akademik yang lalu 58% calon yang berjaya membuat pilihan 1. So sangat penting buat pilihan 1 dan kurang markah merit calon yang berjaya adalah 84%, agak tinggi juga ya. So bila dah adik-adik dah baca syarat, dah tengok trend merit, tengok trend berjaya, so buatlah pilihan terbaik. Boleh susun ikut minat masing-masing, program apa yang paling nak, ataupun kadang-kadang adik-adik ni pilih program, so dia pilih program A di pelbagai universiti. Itu dia minat universiti, so nak USIM dia letak semua USIM. So itu terpulang minat masing-masing. Dan sebelum kita lupa untuk lepasan diploma, yang paling penting ni lepasan diploma, tips nak terpilih mestilah wajib upload dokumen. So kalau adik-adik lepasan diploma tapi tak upload dokumen, so kita memang tak boleh nak pilih lah. Takkan berjaya mendapat tempat kalau tak upload dokumen. Puan, maknanya kena upload dokumen lengkap seperti yang diperlukan. Itu untuk lepasan diploma setaraf saja. Okey, untuk adik-adik lepasan diploma setaraf, okey, jangan lupa untuk muat naik semua dokumen-dokumen yang diperlukan supaya Puan Mas dan timnya akan senanglah buat orang kata pemilihan untuk melihat kelayakan pelajar adik-adik. Puan cakap tadi bahawasanya kalau pilihan nombor 1 sampai nombor 8 boleh ke pilih letak UC nombor 1 hingga akhir? Boleh, kalau cukup syarat, masih ada program yang boleh pilih tu letak. Tapi jangan bila dah pilih lepas tu cakap tak minat pula bila dah dapat. Macam tu. Alright, okay Puan. Seterusnya, ni soalan favourite juga ni. Kalau teringin sangat nak masuk USIM tapi dalam UPU macam kita tak isi ataupun tertinggal ataupun tak layak ke dan sebagainya, ada ke saluran lain untuk masuk ke UC Sains Islam Malaysia ni Puan? Okey, untuk kemasukan ke USIM selain melalui saluran UPU, kita ada pengambilan melalui mood isi rumah 40% terendah, iaitu yang biasa disebut sebagai B40 lah. Permohonan ni khusus untuk calon-calon yang tergolong dalam keluarga B40 mengikut tarikh mampu, iaitu pendapatan isi rumah 4,850 dan ke bawah bagi tahun 2021. Calon yang kita tawarkan melalui MOD ini mestilah calon yang tidak mendapat tawaran melalui UPU lah. Ini pengambilan luar sistem, luar UPU. Kalau yang B40 dah berjaya secara sistemnya termasuk dalam tawaran UPU, itu kita tak kategorikan sebagai pengambilan B40 di sinilah. Yang kita maksudkan di sini adalah yang luar sistem. So pengambilan kita war-warkan melalui edaran terhad ke sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti, pejabat pendidikan daerah, yayasan-yayasan negeri dan jabatan kebajikan masyarakat, dan juga di laman web USIM Admission. So permohonan B40 luar sistem ni masih lagi dibuka sehingga 10 September 2021. Selain itu, mana-mana adik yang mungkin tak berjaya mendapatkan tempat pada kali ini, semester 1 ni, kita ada peluang untuk masuk ke USIM pada semester kedua nanti. Kalau untuk 2021 ni, sesi Mac 2022 nanti, iaitu semester 2. Walau bagaimanapun tak banyak program yang dibuka untuk ambilan Mac sebab kita hanya akan mengisi baki kekosongan daripada pengambilan yang inilah, pengambilan Oktober ni. So iklan kita akan keluarkan sekitar bulan November atau Disember, dan boleh follow media rasmi USIM untuk tidak terlepas tarikh-tarikh penting tersebut. Alright, itu dah orang kata apa yang disampaikan dari Puan Mas, okey, mengenai teknik, strategi, saluran kemasukan selain dari UPU. Okey, terima kasih Puan Mas kerana sudi bersama kita pada petang ini. Tapi saya fikir sebelum Puan Mas orang kata bukanlah pergi, okey, tetapi ada satu soalan penting. Dia kata MUAT ada pengecualian kan tahun ni dari Tarmizi era ni.
Okey, terima kasih atas soalan tersebut. USIM juga kita dah adopt lah perkeliling yang dikeluarkan oleh MPA itu tertakluk kepada syarat tambahan iaitu lulus bahasa Inggeris walaupun contohnya program yang adik pilih itu syarat kemasukan dia boleh lulus sahaja, lulus atau grade E, tapi mana-mana calon yang tak ada MUAT ni Senate University telah menetapkan perlu ada syarat tambahan iaitu bukan Senate University sahaja, MQA pun telah menyarankan supaya ada saringan tambahan iaitu bahasa Inggeris minimum C. So mana-mana calon yang tak ada MUAT walaupun syarat program contohnya E, adik kena dapat C. So itu syarat tambahan untuk yang tak ada MUAT lah. So kita akan berikan tawaran bersyarat dan perlu memenuhi MUAT dalam tempoh 1 tahun seperti perkeliling tersebut. Alright. Okay, terima kasih Puan. Okay, Puan, nampaknya kita ada permintaan untuk kembali ke alumni kita yang kita telah jemput khas tadi. Mungkin kita boleh bersama dengan Hassan. Ya, saya. Okay, Hassan. Okay, Hassan adalah alumni FQS, Quran Multimedia yang kini orang kata ada apa ladang sendiri. Betul gitu? Ya betul. Keluasan 8 ekar. Okay, Masya Allah. Mungkin Hassan boleh viewkan sikit dekat kita ataupun dekat penonton-penonton kita ni. Okay, belakang saya ni pagi tadi kita dah harvest Napier untuk 1.5 tan. Ada customer kita order. Coming soon mulai esok lah. Esok hingga minggu depan ni kita ada ni jagung. Alright. Ni jagung manis. Ini pun kita dah waiting list lah. Memang dah ada customer yang ready untuk order. Jadi saya nak buka kebetulan hari ni siapa-siapa yang join sesi kita petang ni, siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan jagung, kita buat promotion lah. Biasa saya jual 1 tongkol RM1. Hari ni untuk hari ni saja, hari alumni, saya berbesar hati buat 20 tongkol RM10. Okay. Alright, okay. Menarik. So memang Hassan memang berminat lah dalam apa orang kata pertanian ni, okay. So walaupun belajar di Quran Multimedia, okay, tetapi boleh orang kata beralih bidang lah. Itu tidak menjadi orang kata masalah besar lah pada Hassan ya. Memang bukan satu alasan lah. Sebenarnya kalau alasan sebenarnya kita boleh berjaya. Yang penting kita buat. Okey, inilah orang kata bukti nyata kita bawakan depan mata. Okey, adik-adik boleh tengok kejayaan alumni USIM kita. Alright, okey. Seterusnya kita ada Alim ada ke dengan kita lagi? Ataupun Syafiq? Ya, saya ada. Siapa tu? Alim ke Syafiq? Syafiq. Ya. Okey, Syafiq bekerja di Intel ke Syafiq? Ya, saya. Syafiq, bagaimana Syafiq melihat bahawasanya saya nak tanyalah kongsi, kadang-kadang ada orang takut ataupun bukan orang takut lah, adik-adik kita ni dia daripada lepasan ada bahasa Arab dan juga belajar agama, so bagaimana nak terjun ke fakulti ataupun program-program sains ni. Mungkin Syafiq boleh sharekan tips ataupun pengalaman pesanan lah buat adik-adik kita bakal pelajar kita. Okay. Pesanan dia first macam Abang Hassan cakap tadi, kena minat. First memang kena minat lah. Macam saya masuk elektronik sebab saya minat. Yang kedua, kalau takut daripada Arab malah masuk STEMS area kan, tak perlu takut sebab kalau masuk USIM pun dia akan belajar benda basic juga, benda yang sama yang kira macam benda basic lah untuk Arab, so tak ada masalah pun. Yang penting kita tahu apa kita nak ambil dan kita minat benda tu. Itu paling penting. Okey, yang paling penting kena minat kan. Syafiq, apa-apa saja program yang kita join ataupun yang kita masuk ke, yang kita ikuti, kita belajar ke, yang penting kita kena minat, insyaAllah. So kita dah buktikan, kita dah tunjuk kat sini bahawasanya adik-adik dari lepasan sekolah agama, okay, yang ambil bahasa Arab ataupun pelajar aliran agama, okay, boleh berjaya dalam bidang sains di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Halim ada lagi dengan kita? Halim ada? Assalamualaikum Alim. Alim dengan kita lagi tak? Teknikal Alim tak ada ya?
Alright, okay, kita dah terus, saya fikir kita dah pun ke penghujungnya. Kita nak orang kata tak lengkap lah kita punya sesi ataupun jom masuk IPT Virtual 2021 bersama Universiti Sains Islam Malaysia tanpa kita jemput Big Boss kita. Okey, saya persilakan Profesor Madya Dr. Nur Hamimi Zainuddin. Beliau merupakan pengarah di Pusat Pemasaran Kemasukan Pelajar. Mungkin kita nak dengarkan orang kata tips lah ataupun semangat pesanan yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Kamimi kepada adik-adik kita yang bersama dengan kita, sudi bersama kita selama 1 jam ni. Okey, dipersilakan Doktor. Terima kasih Dr. Fauzia. Okey, sama Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana berikan saya ruang sedikit. Saya Nur Hamimi Zainuddin, bertindak sebagai pengarah di Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar. Jadi soalan nak tanya pada adik-adik lah, sama ada yang ikut kita di Facebook bahagian kemasukan BKPA, di KPT, ataupun yang follow ataupun yang ikut kita di YouTube kita, YouTube Live Admission. So adik-adik ni dah pilih ke USIM sebagai pilihan pertama ni? Soalan nak tanya ni, soalan berdegar-degar tanya dekat ruangan komen. Saya nak tanya dulu, dah pilih ke USIM sebagai pilihan utama? Beritahu kepada adik satu sen. Kita tahun ni kita mencadangkan untuk menerima pelajar sekitar 3,600 lebih kurang begitu. Tetapi yang memohon USIM pada tahun ini adalah sekitar 20,000 lebih. Ini bermakna kita menganggarkan kalau kita buat matematik yang simple lah, kalau kita congak guna sempua tu boleh katakan 5, 6, 7 kali ganda permohonan pelajar yang ingin masuk ke USIM. Jadi adik-adik bayangkan, yang dapat keputusan yang baik ni sangat ramai. Kalau kita lihat kepada STPM ataupun STAM ataupun daripada diploma sendiri, banyak pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang baik-baik. Jadi kalau dapat keputusan yang baik sahaja, tidak memilih USIM sebagai pilihan pertama pun, adik-adik akan compete dengan pelajar lain. Sekiranya kita punya keputusan bagus, tetapi kita letakkan kita punya pilihan di UP itu di pilihan yang ketiga, keempat, pasti orang lain yang dapat keputusan yang biasa je, just nice saja, tetapi dia letakkan sebagai pilihan pertama, mungkin boleh potong adik-adik. So saya faham ada beberapa soalan tadi yang Puan Mazlina dah nyatakan, dan ada sedikit soalan saya rasa daripada saudari ataupun adik Nazirah Adam. Dia kata BI ni di SPM ke sebagai ganti muid? Ya, jawapannya adik. Tapi walau bagaimanapun, muid tu nanti bila dah masuk ke USIM, adik still kena ambil juga. So kita faham oleh kerana pandemik ni, Majlis Perpustakaan Malaysia menangguhkan sesi-sesi muid contohnya. Jadi kita mengambil keputusan, kita boleh terima dahulu berdasarkan adiknya keputusan bahasa Inggeris di peringkat SPM tersebut. Tetapi bila masuk, still adik-adik kena fulfill ataupun penuhi syarat muid itu. Dan ada soalan daripada adik Siti Naimah juga. Dan ada 2 soalan juga saya rasa, kalau gagal ujian METC ataupun tak ada METC langsung, adakah ada jalan lain untuk memohon program pendidikan? So minta maaf lah adik sebab ini yang ditetapkan oleh Majlis Dekan-Dekan Pendidikan. METC ataupun ujian METC yang dijalankan oleh UPSI ni ataupun kita USIM sebagai wakil adalah syarat masuk. So kalau tak ada ujian METC ni, memang adik-adik tak memenuhilah syarat untuk masuk ke program pendidikan. Jadi saya rasa ada banyak lagi soalan-soalan yang lain. So adik-adik ada masa yang terhadnya, ada beberapa hari lagi. Jom pilih USIM sebagai pilihan utama. USIM ni kita buka untuk semua, bukan untuk pelajar-pelajar yang beragama Islam sahaja, tapi kita buka untuk semua berdasarkan kepada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khas yang adik-adik perlu penuhi. So semua tu biasanya dah ada dah. Tapi kalau adik-adik masih lagi nak pencerahan, kalau nak lebih kata orang tu maklumat lebih lanjut, boleh join kita punya sesi-sesi live. Kita dah bermula daripada 5 Ogos yang lalu, setiap malam di USIM Admission, IG USIM Admissions. Boleh follow setiap malam daripada 5 Ogos. 5 Ogos kita dah selesai dengan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Kemudian pada 6 Ogos kita ada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Kemudian 7 Ogos kita dah selesai juga sesi live dengan Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Kemudian 8 Ogos kita dah selesai dengan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Jadi insya-Allah hari ini 9 Ogos kita akan bersiaran malam ini 8.30 malam dengan Fakulti Sains dan Teknologi, diikuti dengan 3 malam berikutnya dengan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Dan akhir sekali, malam yang terakhir nanti kita akan buat wrap up sikit bersama 2 program baru kita daripada Fakulti Kepimpinan dan juga Pengurusan Islam, dan satu lagi program industri perubatan. Industri daripada FST. InsyaAllah kita akan, adik-adik kalau ada apa-apa soalan, boleh join kita, dan jangan lupa juga kat bawah tu nampak kan ada nombor WhatsApp tu 06-798-6002. Jangan risau, WhatsApp ni dia tak ada engage ke dan sebagainya. Adik-adik WhatsApp saja, insya-Allah akan sampai kat kita soalan-soalan yang adik-adik ingin tanya. So kalau ada apa-apa soalan, tanyakan saja kepada kami, insya-Allah kita akan cuba jawab. 06 nombornya 0678960002. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua viewers, ibu bapa, adik-adik, guru, kaunselor sekolah yang menyertai program Jom Masuk IPT dan sesi khas khusus bersama USIM pada petang ini. So apa lagi? Jangan tunggu lagi adik-adik, jom pilih USIM sebagai pilihan pertama di UPU Online. Terima kasih Dr. Faziah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Itu dia pesanan yang telah disampaikan oleh pengarah di Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar, Profesor Madya Dr. Nur Hamimi Zainuddin. Jangan lupa untuk pilih UPU, jangan lupa untuk pilih USIM di UPU Online. Maafkan saya. Okey, kita dah pun sampai ke penghujungnya untuk sesi bersama Universiti Sains Islam Malaysia. Sempena Jom Masuk IPT Virtual 2021 Fasa 2 khusus kepada adik-adik lepasan STPM setaraf. Alright. Okey, saya sebelum kami mengundur diri, tim UC mengundur diri, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga UMC Malaya kerana membantu USIM untuk mempromosikan program-program yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia secara maya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita, Puan Mas yang banyak berkongsikan maklumat, informasi dan juga tips, kaedah dan sebagainya bagaimana untuk menjadi ataupun bagaimana untuk terpilih sebagai pelajar, salah seorang pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada kepada alumni kita, Syafiq, Hassan dan juga Alif yang bersama-sama kita tadi yang menunjukkan orang kata mereka buktikan bahawasanya mereka boleh berjaya belajar di USIM, insya-Allah akan itulah orang kata USIM punya hasrat untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti, insya-Allah. Alright, terima kasih juga kepada semua tim USIM Admissions di belakang tabir. Terima kasih kepada Dr. Kamimi juga yang sudi bersama kita bagi akhir tadi, bagi untuk orang kata slot sesi penggulungan lah, bagi kita punya live kita pada petang ini. Untuk adik-adik, saya ingin maklumkan ataupun remind lagi sekali. So adik-adik boleh ikut kita pada malam ini. Kita ada sesi bersama Fakulti Sains dan Teknologi. Kalau nak tahu tentang program-program yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Teknologi, pada malam ini jam 8.30 malam, hari esok Fakulti Syariah Undang-Undang, pada 10 Ogos juga 8.30 malam dan seterusnya FAM pada 11 Ogos Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Kalau nak berjaya seperti Abang Alim kita tadi, boleh tonton sesi bersama Fakulti Ekonomi Muamalat pada 11 Ogos jam 8.30 malam. Untuk yang terakhir pada 12 Ogos insya-Allah kita akan bersama pengarah kita, Dr. Kamimi akan bersama dengan 2 orang panel memperkenalkan program baru yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia pada 12 Ogos jam 3 petang. So adik-adik boleh terus WhatsApp kita selepas ini. WhatsApp saja, spam kita banyak-banyak mesej dengan 0679860002. Saya ulang 0679860002. Alright, so jangan lepaskan peluang. Pilih USIM sebagai pilihan pertama insya-Allah di UPU Online. Follow kami di IG USIM Admissions. Alright. Terima kasih semua, terima kasih KPT, terima kasih penonton yang bersama dengan kita pada petang ini di Facebook maupun di YouTube. Stay safe, stay healthy dan stay well. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.